Nampak. Dapat ke tidak nota ni? Nampak. Okey. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi malam ni dalam kuliah Sunan Abi Daud. Kita bahagian satu malam ni, bahagian satu. Bahagian satu, masih bahagian satu, iaitu belum lagi masuk kepada perbincangan hadis. Malam ni kita nak perkenalkan syarah ataupun hasyiah ataupun ta'liqat Sunan Abi Daud. Terdapat banyak sebenarnya. Syarah Sunan Abi Daud ini. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab syarah ni, biasanya mereka sebutlah tentang syarah ni Abu Daud ini. Banyaklah antaranya yang disebutkan dalam kitab ni, boleh dilihat sini. Tapi saya dah tulis tu, ada yang ringkas, ada yang secara sepintas lalu saja ya. Adapun di dalam kitab-kitab ni dia agak detail, tapi dia sebut tak banyak. Antara yang disebutnya ni lah. Baik. Kita pergi kepada nota ni, terdapat berpuluh-puluh syarah dan hasyiah Sunan Abi Daud dalam bahasa Arab dan Urdu. Dalam bahasa Arab dan Urdu banyak. Banyak sangat. Tetapi setakat yang saya dapat, saya akan kemukakan yang itu sajalah. Antaranya Ma'alim As-Sunan.
di karangan Al-Khattabi, Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattabi. Meninggal dunia pada tahun 388 Hijrah. Jadi Ma'alimus Sunan ini dianggap syarah paling awal bagi Sunan Abi Daud. 388 kalau kita ambil kira ni Imam Abu Daud tak ada pula dibagi di sini ya. Boleh kita tengok dalam Syamilah. Sunan Abi Daud sebagai contohnya, ini ke mana-mana lah. Oh, di sini pun tidak bagi juga tak apa, kita tengok dulu. Ni 275 meninggalnya. 275 Imam Abu Daud ni meninggal. Dan kitab Ma'alimus Sunan ini dianggap kitab syarah yang terawal. Setakat yang dapat dipesan ini antara yang mula-mula lah. Kalau tidak tepat betul-betul mula-mula pun peringkat awal lah. Bagaimanapun kebanyakan ulama mengatakan ini adalah syarah yang pertama. Syarah yang pertama. Di sini pun dia ada sebut ni. Dia ada sebut ni. Perlu diketahui bahawa Imam Khattabi tidak syarah semua hadis. Itu Ma'alimus Sunan ini. Dia tidak semua hadis dia syarah. Bahkan dia tuju kepada bab yang ada beberapa riwayat di bawahnya. Kalau di bawah bab itu ada beberapa riwayat, dia ambil satu sahaja daripadanya untuk disyarah. Jadi dengan begitu berarti dia syarah semua bab, tetapi tidak semua hadis disyarah. Mana di bawah bab tu kalau ada beberapa hadis yang lebih kurang serupa, dia tidak syarah. Dia syarah satu saja. Dan mana yang dia fikir sesuai untuk disyarah itu sajalah. Sebab itu dia sebut wa min babi kadza. Wa min babi kadza. Selain daripada itu dia syarah mufradat gharibah, kalimat yang perlu kepada syarah agak terperinci, menunjukkan pengarangnya ni seorang yang memang luaslah pengetahuannya tentang bahasa Arab. Kadang-kadang untuk membuktikan sesuatu hadis ataupun syarah dia tu, dia kemukakan beberapa bait ataupun ungkapan-ungkapan yang dinukilkan daripada orang-orang Arab lama dalam penggunaan bahasa tu. Jadi secara umumnya mula-mula dia jelaskan maksud dia, kemudian dia huraikan hadis itu. Kemudian dia bincang tentang fiqh hadis. Di samping menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang perbincangan hadis tu. Lepas tu dia akan terjihkan mana yang dia rasa lebih kuat. Lepas tu dia akan sebutkan fawaid ataupun pengajaran dan kesimpulan daripada hadis yang ada kaitan dengan bab itu. Ini dicetak di Halab 4 jilid. Ni ada beberapa kalilah dicetak ni sebagaimana yang tertulis di sini. Jadi saya tidaklah buat sedetail itu, sekadar sebutkan sepintas lalu saja. Sebenarnya kalau nak tengok memang ada pun ni di Ma'alimus Sunan.
terdiri daripada 4 jilid. Ini jilid kedua. Di sini ada Imam Abu Daud 275 meninggal. Ini 388. Lama jugalah. Lama juga. Baru syarah. Baru ada syarah dia tu. Inilah. Ini Ma'alimus Sunan ada 4 jilid. Ada 4 jilid sebagaimana yang kita dapat lihat di sini. Kemudian yang kedua, Ujalatul Alim min Kitabil Ma'alim. Karangan Abu Mahmud Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Meninggal dunia pada tahun 765 Hijrah. Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab Ma'alimus Sunan karangan Al-Khattabi sebelum ini. Ini ringkasan kepada kitab Ma'alimus Sunan. Yang ketiga, Al-Mujtaba, ataupun orang panggil Syarah Munziri. Syarah Munziri. Karangan Al-Munziri 656. Ada beberapa abad kemudian lah. Lama tadi. Ini antaranya. Syarah. Ini semua ni yang dalam bahasa Arab. Lepas tu Zarur Ruba' alal Mujtaba. Ini karangan Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kita tengok di sini, ini Ujalatul Alim min Kitabil Ma'alim. Ini talkhis ataupun dia cuba saring daripada kitab sebelum itu. Lepas tu Al-Munziri ada juga yang sebut nama dia Al-Iddul Mawrud fi Hawashi Sunan Abi Daud. Ini ada sebut begini. Tapi ada juga yang sebut namanya, mungkin beberapa nama lah, Al-Mujtaba. Al-Mujtaba. Okay. Yang keempatnya Zahrul Ruba alal Mujtaba. Jadi karangan Suyuti, kitab ini merupakan syarah bagi kitab Al-Mujtaba yang tersebut sebelum ini. Al-Mujtaba tu ringkas. Jadi Jalaluddin Suyuti buat syarah atas tu. Namanya Zahrul Ruba. Zahrul Ruba. Jadi Jalaluddin Suyuti dia ada buat beberapa sebenarnya. Dia ada buat beberapa. Ni lain pula dia buat. Mirqat As-Su'ud ila Sunan Abi Daud. Ini lain pula. Kalau kita tengok di sini. Nampak ke tidak saya tunjuk kitab ni? Nampak. Nampak Nampak. Ini maknanya kalau kita nak perluas lagi perbahasan, kita kena tengok kitab-kitab ni lah. Kena tengok kitab-kitab ni. Ini antaranya ya. Kalau mampu boleh rujuk lah. Kalau tidak mampu tu terhadlah kita. Tak dapat lah. Tahdzib As-Sunan, Syarah Mukhtasar Sunan Abi Daud, karangan Ibnul Qayyim. Disebut juga dengan Tahdzibus Sunan. Kitab ini merupakan syarah dan juga edisi semakkan bagi kitab Al-Mujtaba, karangan Munziri tadi. Dia macam semak balik kitab tu. Ini masyhur. Ini masyhur. Kalau dalam ni Aunul Ma'bud kan, dia cetak bersama Aunul Ma'bud. Syarah Hafiz Ibnul Qayyim. Syarah Hafiz Ibnul Qayyim ada bersama.
dengan Aunul Ma'bud. Ini dalam cetakan ini dicampur dua tu. Jadi ada 13 jilid. Ini 13 jilid bila dicampur dua tu. Tahdzib As-Sunan namanya. Jadi ini tahun 751 Hijrah meninggal dunianya. Maknanya beberapa abad lah selepas itu. Lama. Mana tak putus-putus ulama-ulama ni buat syarah. Walaupun saya susun ni tidak mengikut tahun. Boleh tengok daripada tarikh meninggal pengarang itulah beza dianya. Sejauh mana. Macam Zahrul Rubani dia kemudian lagi daripada Ibn Qayyim ni. 911. Tapi oleh kerana ada kaitan dengan kitab sebelum tu, jadi kita susun gini. Sebab ada kaitan dengan kitab ni. Padahal kitab ni mana berapa abad, 3 abad sebelum itu. Dia buat. Kemudian dia mari Jalaluddin As-Suyuti syarah pula kepada kitab tu. Maknanya 2-3 abad lah lebih kurang. Selepas tu. Lepas tu Mirqatus Su'ud. Ini juga karangan Suyuti. Karangan Suyuti. Seperti kita tengok di sini tadi. Ni Mirqatus Su'ud. Lepas tu Darajat Mirqatus Su'ud, karangan Ali bin Sulaiman. Ni kitab ini merupakan intisari dan abstrak. Bagi kitab As-Suyuti yang tersebut sebelum ini. Abstrak. Intipati lah kita kata. Ini sebagaimana kita boleh lihat di sini. Dia lanjutkan kepada kitab tu lah. Dia ikhtisar, ringkaskan yang Suyuti buat tadi. Ini dia. Kalau dalam cetakan Pakistan tu dia cetak sekali. Syarah Suyuti tu dengan hal ni. Boleh dapat lah. Kemudian dicetak secara berasingan pun ada juga. Ini Darajat Mirqatus Su'ud. Kemudian Al-Ijaz Syarah Sunan Abi Daud. Al-Ijaz Syarah Sunan Abi Daud. Ini karangan Imam Nawawi. Pada tahun meninggalnya 676. Tapi kitab ni sikit saja dan sempat syarahnya sebab Imam Nawawi meninggal dunia awal di kitab Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Daud. Inilah. Satu ni saja, itu pun tak habis, sedikit saja. Kalau kita tengok di sini sikit lah. Beberapa ada, tak banyak. Berapa bab ada sempatnya. Berapa bab sangat, sikit. Tapi banyak manfaatnya juga. Ulama-ulama ambil manfaat daripadanya juga. Nombor 9, Syarah Sunan Abi Daud karangan Qutbuddin Abu Bakar bin Ahmad. Ni semua ni dalam bahasa Arab. Yang ke-10, Syarah Sunan Abi Daud karangan Hafiz Alauddin Mughlatai bin Qalij. Tapi syarah ini tak lengkap, tak sempat disiapkan sampai habis. Di sini kalau kita tengok di sini,
Ni. Walam yukammilhu. Tak sempat dia menyiapkannya. Mughlatai. Yang ke-11, Intima'us Sunan Waqtifa'is Sunan, karangan Al-Maqdisi. Shihabuddin Abu Muhammad bin Ibrahim Al-Maqdisi. Meninggal dunia pada tahun 765. Sekitar itulah abad ke-8, 6, itu banyak dah syarah Sunan Abi Dawud ini. Kemudian syarah Sunan Abi Dawud karangan Ibnul Mulaqqin. Sirajuddin Umar bin Ali bin Al-Mulaqqin Asy-Syafi'i, meninggal dunia pada tahun 804 Hijrah. Ini syarah Ibnul Mulaqqin. Ini pun syarah yang masyhur juga. Syarah yang masyhur juga. Selain daripada Ibnu Ruslan, Ibnul Mulaqqin ini. Ini Ibnu Ruslan. Ibnul Mulaqqin tu saya tak dapat lagi. Kemudian syarah Sunan Abi Dawud karangan Al-Iraqi Abu Zur'ah Ahmad bin Abdul Rahim Al-Iraqi. Kitab ini terdiri daripada 7 jilid. Hanya sampai kepada hanya sempat disiapkan hingga bab sujud sahwi saja. Sujud sahwi saja. Itu pun 7 jilid. Katanya kalau ini siap dengan cara macam tu lah seterusnya, betul-betul macam tu, kira-kira dalam 40 jilid. Ia akan terdiri daripada 40 jilid. Ini Al-Iraqi. Tadi ni. Dia sebut di sini wa atala fi syarhihi jiddan, panjang sangat syarahnya. Dan dalam kitab yang lain lah disebut kalau macam tu lah terus stabil dia syarah tu lebih kurang macam tu, dia jadi kira-kira 40 jilid kitab ni, tapi tak siap. Yang ke-14, syarah Sunan Abu Dawud karangan Syihabuddin Ahmad bin Hasan Ar-Ramli Al-Maqdisi. Yang ke-15, syarah Sunan Abi Dawud karangan Badruddin Mahmud bin Ahmad Al-Aini, pengarang kepada syarah Bukhari, Umdatul Qari, orang yang sama lah. Dia juga ada buat syarah Sunan Abi Dawud. Kalau kita ni kitab. Dia ada 7 jilid ni. Ini syarah Sunan Abi Dawud. Karangan Badruddin Al-Aini. Iaitu pensyarah kepada Sahih Bukhari dengan kitab yang bernama Umdatul Qari. Al-Aini. Terkenal dengan Al-Aini. Ini yang ke-15. Yang ke-16, syarah Sunan Abi Dawud karangan Ibnu Ruslan. Syihabuddin Ahmad bin Husain bin Ali bin Ruslan Al-Maqdisi Ar-Ramli Asy-Syafi'i, 844. Ni syarah Ibnu Ruslan. Sekarang ni sudah ada cetak dan agak besar. Ni cuba tengok ni. Ada 20 jilid ni. 20 jilid. Ni syarah Ibnu Ruslan. Dengan tahqiq, dengan apa semua ni ada dalam kitab ni. Itu yang jadi banyak tu sebab sekali dengan tahqiq. Tetapi syarah dia pun banyak. Tahqiq tu ringkas-ringkasnya ni. Tahqiq.
Syarah dia pun memang besar. Ini rujukan antara rujukan utama juga bagi Sunan Abi Daud. Kemudian Fathul Wadud, Syarah Sunan Abi Daud, karangan Abul Hasan Abdul Hadi As-Sindi, 1139. Ni kemudian lagi lah. Kemudian beberapa abad sebelum kita telah ada dalam Fathul Wadud ini. Sindi ni Sind ni Pakistan sekarang ni lah. Pakistan. Sekarang ni ada wilayah Sind dalam Pakistan tu. Karachi apa tempat saya belajar dulu dalam Sind. Sindi. Ni kitab dia ni. Fathul Wadud. Ada 4 jilid. Fathul Wadud fi Syarah Sunan Abi Daud, Abil Hasan As-Sindi. Itu lah. Kemudian Badlul Majhud. Ini masyhur. Ini yang kita selalu rujuk lah. Sebab sangat istimewa kitab ni. Nak banding dengan yang lain-lain tu. Yang lain-lain pun ada kelebihan juga. Kelebihan masing-masing lah. Tetapi ini salah satu yang menarik lah. Ini Badlul Majhud. Di sini dia letak di akhir. Ini Badlul Majhud. Syekh Khalil Ahmad As-Saharanfuri meninggal dunia pada tahun 1346. Kalau nak tahu tentang kitab ni, tengok sini secara ringkas. Inna hadzal kitab laysa syarhan wafiyan li Sunan Abi Daud fahasb, bal innahu sifrun dakhm yatadammanu buhuthan ذات قيمة كبيرة في علم الحديث. Banyak mengandung kajian-kajian, hasil-hasil penemuan dia yang sangat bernilai dalam ilmu hadis. Bukan sekadar syarah yang lengkap sahaja, tidak. Dan syarah kalam nubuwah, perawi-perawi hadis, kedudukan mereka, tarajim, biografi mereka, berdasarkan pendapat imam-imam dan muhaddithin yang besar-besar. Lepas tu ini antara yang saya sebut sebelum ni yang dia begitu mengambil berat. Wa qad ihtamma al-muallif bi aqwali al-Imam Abi Daud. Qala Abu Daud, itu dia tak tinggal. Boleh katakan tak tinggal. Kalau kita baca dalam kitab-kitab lain, kadang-kadang dia lepas begitu, tak ada bincang langsung. Kalau ada pun macam Aunul Ma'bud itu tidak lengkap. Tidak semua. Bahkan setengah-setengah tu ada juga dia macam tersilap. Jadi kita nak tahu dia tersalah, tengok kitab Badlul Majhud. Apabila Imam Abu Daud bincangkan tentang sanad dan perawi itu. Bitakhrij at-ta'liqat wal fahs anha fi kutubin ukhra. Mana dia buat kajian betul dari situ. Dan dia cuba sesuaikan riwayat dengan tajuk bab. Itu antara yang menarik juga, walaupun tidaklah panjang, secara ringkas sahaja, tapi ada pada banyak tempat. Pada banyak tempat ada. Kalau pensyarah Sunan Abi Daud ni ada berbeza pendapat, dia akan bagi pendapat dia ataupun akan pilih mana-mana daripadanya apa yang diyakininya sebagai betul lah. Salah satu keistimewaan kitab ni, dia ditulis mengikut manhaj muhaddithin dan imam-imam hadis. Jadi macam mana muhaddithin buat syarah hadis, macam itulah. Begitu juga perbincangan tentang asma'ur rijal dan usul hadis, ada juga disebut dalam itu. Kemudian lagi, ni yang kita guna sekarang ni, kemudian lagi. Lepas pada dia buat yang asas tu, Syekh Zakaria ada buat ta'liqat.
Uh, Lepas tu dicetak di India dalam 5 jilid besar. Kemudian dicetak pula di Qahirah pada tahun ini 1393 bersamaan 1973, 20 jilid jadinya, bersama ta'liqat di bawah pengawasan kami. Ini kata Dr. Taqiyuddin Nadwi. Jadi sekarang ni yang ada ni, yang ada kalau kita kata, dia bukan dengan ta'liq Syekh Zakaria sahaja, tidak. Ada lebih daripada itu. Sebab dia ada juga ni misalnya, ni Syekh Zakaria. Yang ni dia sebut ni hadis ni atraf dia lah, maknanya ada dalam kitab mana. Ni Dr. Taqiyuddin Nadwi. Ni Hamid ni Imam Ahmad dalam musnadnya. Dahlia ni Musnad Darimi. Ni semua ni dia ada ni, dia sebut di mana ni, ini Dr. Taqiyuddin An-Nadwi. Ni kalau ta'liq, ada ta'liq di bawah ni, ini Syekh Zakaria. Tapi kalau yang rujukan begini, ini Dr. Taqiyuddin Nadwi. Dr. Taqiyuddin Nadwi ni salah seorang tokoh ulama, dia bandi juga, murid kepada Syekh Zakaria. Ni di bawah ni, Ustaz Dr. Taqiyuddin An-Nadwi. Dia jadi profesor hadis di UAE suatu ketika dahulu. Jadi maknanya yang asalnya Khalil Ahmad saja, lepas tu ada orang lain nak mari dia tambah, orang lain mari dia mempermudahkannya. Jadi senanglah kita nak guna sekarang ni kitab ini, senang kita nak guna. Begitulah. Lepas tu kita boleh tengok yang ke-19, Anwarul Mahmud, Hasyiah Sunan Abi Dawud. Ini susunan Muhammad Siddiq An-Najibabadi, ini India, yang merupakan himpunan huraian dan syarah oleh Syekhul Hind Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri dan Maulana Syabbir Ahmad Uthmani terhadap Sunan Abi Dawud. Ini Anwarul Mahmud. Ada, saya pun ada kitab ni. Tak apa, kita tengok lain kali. Ni pun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Yang ke-20, At-Ta'liqul Mahmud. Ni karangan Fakhrul Hasan Al-Ganguhi. Fakhrul Hasan Al-Ganguhi, anak murid Maulana Rashid Ahmad Ganguhi. 1315 meninggalnya. Ini pun dalam bahasa Arab juga. Yang ke-21, Falahu Buhbud. Ini karangan Maulana Muhammad Hanif Ganguhi. Ini dalam bahasa Urdu. Ini kalau kita nak tengok sini, ini Falahu Buhbud. Ini dia kitabnya. Syarah Urdu, dia bincang tentang Qala Abu Dawud sahaja. 2 jilid. Qala Abu Dawud sahaja, bukan syarah hadis yang lain dah. Dia bincang tentang Qala Abu Dawud sahaja. Dengan perbincangan tentang lughah sedikit sebanyak. Itulah, tapi keutamaannya bincang tentang Qala Abu Dawud. Sebab itu penting, ya. Itu penting dalam kitab Sunan Abi Dawud ini. Kemudian Al-Hadiyul Mahmud, karangan Maulana Wahiduz Zaman bin Masihuz Zaman, meninggal dunia 1338. Ini seorang ulama besar. Ulama besar. Ni kitab dia, kalau nak tengok lah. Dia Al-Hadiyul Mahmud. Dia cetakan lama ni, begini tulisan. Cetakan lama.
Ni dia terjemah dan dia buat nota ringkas. Ni kan, ni fa ni nota dia ni ringkas. Ni dalam bahasa Urdu dia banyak. Sunan Sittah dia terjemah dengan nota-nota ringkas dalam bahasa Urdu. Dia ni salah seorang yang sangat banyak jasanya lah kepada ilmu hadis di India, terutamanya kalau kita tengok kitab dia yang ni, saya nak tunjuk sedikit. Ni kitab ini. Ni kamus hadis bahasa Arab Urdu. Ni 4 jilid tebal. Dia buat ni. Dia buat. Dan banyaklah Tabwibul Quran. Tabwibul Quran kitab dia juga. Dia buat Quran ini berdasarkan bab. Ayat-ayat Quran berdasarkan bab dia buat. Dia susun. Jadi ayat mana masuk di bawah bab mana. Itu pun tulisan dia juga. Ni Al-Hadiyul Mahmud, terjemahan dan nota ringkas dia terhadap Sunan Abi Daud. Bukan Sunan Sittah saja, Muwatta apa pun dia terjemah dan dia buat nota ringkas. Ni Ghayatul Maqsud, Syarah Sunan Abi Daud, karangan Syamsul Haq Abu Tayyib Al-Azim Abadi Al-Laknawi, 1323. Ni katanya siap 30 jilid. Tetapi sekarang ni ada 2-3 jilid saja dicetak. Jadi Aunul Ma'bud itu macam ringkasan dan intisari kepada kitab Ghayatul Maqsud inilah. Jadi Aunul Ma'bud yang 13 jilid tadi itu adalah intisari ataupun intipati daripada kitab Ghayatul Maqsud ini. Aunul Ma'bud itu anak murid dia. Namanya, yang sebenarnya penyusun Aunul Ma'bud itu anak murid dia Muhammad Ashraf Al-Azim Abadi. Pengarang Aunul Ma'bud yang asal ialah pengarang kitab Ghayatul Maqsud inilah, Syamsul Haq Azim Abadi. Yang ke-25, Al-Manhalul Azbul Mawrud fi Syarh Sunan Abi Dawud, karangan Mahmud bin Muhammad bin Khattab As-Subki, salah seorang tokoh ulama Azhar, meninggal dunia pada tahun 1352. Kitab ini juga tidak sempat disiapkan oleh pengarangnya. Anak dia datang, sambung, itu pun tak siap juga. Hanya dapat siap setakat yang ada hari ini. Kita tengok di sini. Ni Al-Manhalul Azbil Mawrud ada 10 jilid saja. Setakat tu. Mana 2 beranak, ayah dan anak buat tak sempat juga, tak habis juga. Tapi agak detail lah. Perbincangan dunia itu antara kitab yang menarik. Al-Manhalul Azbul Mawrud ini rujukan sekarang ni lah. Memang bagus pendapat dia, agak terbuka lah. Sebab dia orang kemudian dah ni, dekat dengan kita dalam 100 tahun dahulu lebih. Yang ke-26, Syarah Sunan Abi Daud, karangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang ulama Saudi yang terkenal. Yang baru ni saya tunjuk dah ni, ada dengan kita pun. Ni Syarah Al-Abbad, Abdul Muhsin Al-Abbad. Tapi dalam bentuk gini, itu 3 jilid saja. Tapi menarik juga, banyak juga yang kita boleh tumpang dia lah. Menarik. Tapi nak kata setiap itu tu secara lengkap dengan kemas teratur, tapi tidaklah begitu, tapi banyak manfaatnya juga. 27,
Fadlul Ma'bud, terjemah dan syarah Sunan Abi Daud, karangan Syekhul Hadis Maulana Manzur Ahmad. Ini dalam bahasa Urdu. Ini Fadlul Ma'bud. Ini kitabnya. Ini Fadlul Ma'bud. Ini terdiri daripada 5 jilid. Fadlul Ma'bud. Sebenarnya Fadlul Ma'bud ini asasnya ialah Badlul Majhud juga. Tapi dia adalah tokok tambah di sana sini sehingga jadi kitab lain. Ini pun menarik juga. Banyak juga yang tak ada dalam Badlul Majhud, kita dapat dalam kitab ni. Kitab ni dalam bahasa Urdu. Ini dia. Kemudian 28, In'amul Ma'bud, syarah Urdu Sunan Abi Daud, karangan Maulana Mahbub Ahmad. Ini pun dalam bahasa Urdu. Ada di sini ya. In'amul Ma'bud. Ni In'amul Ma'bud. Ini dalam bahasa Urdu. Ini dia tulis ni khusus untuk pelajar-pelajar wanita yang belajar daurah hadis di Pakistan. Lebih tumpu ke situ. Dan untuk orang-orang yang nak periksa lah, masuk peperiksaan Wifaqul Madaris ni banyak membantu lah. Kalau kitab ni In'amul Ma'bud. Dan dia ringkas. Lepas tu 29, Khairul Ma'bud, syarah Urdu Sunan Abi Daud, karangan Syekhul Hadis Maulana Sufi Muhammad Sarwar. Ini pun dalam bahasa Urdu juga ada di sini. Khairul Ma'bud. Ini Khairul Ma'bud. Ini Khairul Ma'bud. Ini pun ditulis lebih khusus untuk wanita-wanita, pelajar-pelajar perempuan yang menduduki peperiksaan Wifaqul Madaris di Pakistan. Jadi contoh soalan jawapan diberikan di belakang bagi orang yang nak ambil peperiksaan di sana. Banyak jugalah membantu. Kemudian Aunul Wadud ala Sunan Abi Daud. Ini karangan Ibnu Bahauddin Al-Marjani. Ini Aunul Wadud, ini saya tak ada. Nama yang sama, Aunul Wadud ala Sunani Abi Daud. Ini karangan ulama Pakistan, Syekh Muhammad bin Nuruddin Al-Hazarwi, ulama Pakistan. Yang ke-32, syarah Sunan Abi Daud, karangan Liaqat Ali Rizvi. Liaqat Ali Rizvi ini syarah oleh ulama aliran Berilwi, dalam bahasa Urdu juga. Ini ada di sini. Ini ada 8 jilid. 8 jilid. Kalau kita tengok di sini, ini syarah Abu Daud. Dia terjemah oleh orang lain, Abul Ala Muhammad Muhyiddin Jahangir. Tapi disyarah oleh Muhammad Liaqat Ali Rizvi. Kemudian terjemah wa tahsyiah Sunan Abi Daud, karangan Maulana Abdul Hakim Khan Akhtar Shah Jahanpuri. Ini pun dalam bahasa Urdu juga. Yang ke-34, Sunan Abi Daud bersama terjemah wa fawaid oleh Abu Ammar Umar Faruq Sa'idi, dan tahqiq dan takhrij oleh Zubair Ali Zai. Ini seorang tokoh ulama ahli hadis di Pakistan. Kemudian ada beberapa orang, Salahuddin Yusuf ni ahli tafsir, yang buat tafsir dalam bahasa Urdu. Arab Saudi ni kan, kerajaan zaman Malik Fahad dahulu kan, dia cetak Quran banyak dalam berbagai bahasa terjemahan dia. Antara yang terpilihnya ialah terjemahan Salahuddin Yusuf ini. Ini kalau aliran Ahlul Hadis. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Kita boleh tengok sini. Sunan Abu Daud. Inilah kitabnya. Kitab ni menarik.
ada cara dia sendirilah. Ni berdasarkan Mu'jam Mufaharas. Ini Tuhfatul Ashraf. Dia sebut kalau bab keberapa dalam kitab yang berbeza tu. Kemudian ada nombor hadis. Kemudian dia ada buat kesimpulan ringkas daripada hadis tu. Kemudian dia ada takhrij hadis di bawah ni. Ini antara yang menarik lah kitab ni dalam bahasa Urdu. Hasyiah yang ke-35-nya Hasyiah Sunan Abi Daud karangan Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan. Ni Mahmudul Hasan ada juga buat Hasyiah Sunan Abi Daud. Di sini ini Anwarul Mahmud tadi tu. Anwarul Mahmud ada sini. Begitulah. Itulah antaranya yang sempat saya masukkan di sini. Sebenarnya ada banyak lagi. Nanti kalau lain kali kalau saya bertemu lagi, saya akan masukkan lagi di sini. Tapi setakat itu pun sudah banyak dah tu. Yang mana kalau sahabat-sahabat sekalian, kalau tengok di dalam syarah-syarah ni pun dia sebut tak adalah sebanyak tu. Baik dalam Badrul Majhud sekalipun, dia tak sebut banyak. 19, 20, ni syarah Mukhtasar Sunan Abi Daud. 21, 22. Ni dia sebut, ni antaranya yang ada lagi di sini. Banyak ada lagi. Ini boleh dimasukkan lagi di sini. Tetapi dia tidak bincang tentang semua, tentang syuyukh Abi Daud sahaja misalnya. Tak kira lah panjang ke, meringkas ke. Setakat yang ada dalam bentuk ta'liqat sahaja, komentar-komentar ringkas pun disebut juga di sini. Ini kita boleh ambil. Saya pun tak sempat tengok tadi. Di sini ada banyak juga yang kita tak masuk lagi. Jadi kalau campur dengan yang ni banyak lagi lah. Banyak lagi. Ni Syekh Muhammad Hayat As-Sambali As-Sindi, dia pun ada juga buat ta'liqat terhadap Sunan Abi Daud ini, dicetak di India. Ni Aunul Wadud tadi ni, Nuruddin Al-Hazarwi, Syekh Muhammad Tahir Rahimi. Ni saya pun ada juga kitab ni, Zubdatul Maqsud fi halli ma qala Abu Dawud. Dia bincang tentang qala Abu Dawud sahaja. Kemudian ni kitab baru ni, Taghliqut Ta'liq ala Sunanil Imam Abi Daud. Mana hadis-hadis yang muallaq dalam tu disebutkan apa nama ni, rujukannya, yang kitab mana yang sebut dengan lengkap hadis itu. Banyak juga. Di sini disebut sampai 40. Saya tak perasan tadi, tak tengok ni. Tak tengok ni. Ni Muhammad Taudi bin Saudah ke Saudah Al-Fas. Ni orang Morocco. Ada juga buat Hasyiah Sunan Abi Daud. Lepas tu ni Al-Mawahib wal Minan fi Ta'rif wal I'lam bi Fawaid Sunan. Ini ta'liq atas Mukhtasar Sunan Abi Daud. Ni orang Tripoli, apa ni, Libya, ada juga buat Hasyiah Sunan Abi Daud. Lepas tu dia sebut sini Syekh Yasin Al-Fadani, keturunan Indonesia, asal duduk di Mekah.
dan meninggal di sana, 20 jilid, tapi dia kata masih lagi makhtutah, bertulis tangan. Namanya Ad-Durrul Mandud Syarah Sunan Abi Daud. Katanya kalau siap ini 20 jilid. 20 jilid. Ad-Durrul Mandud. Itu pun saya tak masukkan tadi, insya-Allah saya akan masukkan semula lain kali. Ini Mas'ud bin Ahmad bin Mas'ud Al-Harithi Al-Baghdadi. Kata Ibnu Rajab, dia syarah sebahagian daripada Sunan Abi Daud, dia tak syarah semua. Imam Nawawi macam saya sebut tadi, kita dah sebut tadi, walam yutimma, dia tak sempat menyiapkan. Lepas tu ni seorang ulama hadis daripada Yaman yang memang lama duduk di India. Saya tidak pasti dia meninggal di India ke ataupun dia balik ke negeri dia, meninggal di negeri dia, tapi ramailah murid-murid dia di India. Tajuk. Iaitu Al-Muhaddith Al-Qadhi Husain bin Muhsin Al-Ansari Al-Yamani. Dia ada buat ta'liq. Ini masyhur apa? Kau ada bising ni. Dia ada buat ta'liqat atas Sunan Abi Daud. Ta'liqat saja, tak banyak lah, nota-nota ringkas. Kemudian murid dia iaitu ayah kepada Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, namanya Sayyid Abdul Hayy Al-Hasani, pengarang kitab Nuzhatul Khawatir. Dia juga ada buat ta'liqat, tapi tak lengkap, tak siap. Ayah Syekh Nadwi itu ada juga tulis. Ini Abu Ali Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Jayyani pada tahun 498. Dia hanya membincangkan tentang syuyukh Abi Daud saja. Kemudian Zakaria As-Saji meninggal dunia. Ni awal lagi kalau nak kira ni. Awal lagi daripada Mu'alimus Sunan tadi. Dia ada buat tapi ringkas lah. Kalau yang syarah betul tu, yang ulama kata yang pertama tu itulah. Yang lain-lain kalau ada pun ringkas. Dia bincangkan mana-mana hadis yang sesuai dengan makna-makna Al-Quran sahaja. Dia bincang itu saja. Kemudian istikhraj ni pun banyak. Istikhraj maknanya hadis Abu Daud tapi sanad lain. Istikhraj Abu Muhammad Qasim bin Asbagh Al-Asfahani Al-Qurtubi, Muhaddithul Andalus, Andalusia Spanyol sekarang ni lah. Ni 340 ada buat mustakhraj Sunan Abi Daud. Jadi mustakhraj ada beberapa. Antaranya ni Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman. Ini pun ada juga mustakhrajnya terhadap kitab Sunan Abi Daud. Mustakhraj ni maknanya kitab yang mengandungi hadis kitab tertentu. Katakanlah sekarang ni hadis Abu Daud. Tetapi sanadnya lain, bukan sanad Imam Abu Daud. Nak ceritanya apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu bukan dia seorang saja yang meriwayatkannya, yang menyebutnya. Orang-orang lain juga, ramai lagi, ada sanad sendiri-sendiri. Mereka juga meriwayatkan hadis yang sama. Itu makna mustakhraj. Jadi di sini kalau kita tengok di sini saja ni ada 2-3 mustakhraj Sunan Abi Daud ini. Yang ketiganya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Abu Bakar Ibnu Manjuwai, Muhaddits Naisabur. Dia ada buat mustakhraj juga. Ibnul Mulaqin tadi kita dah ada jumpa dah. Tahdzib Ibnul Qayyim tadi kita dah sebut dah. Syarah Mukhtasar Sunan Abi Daud Munziri, Al-Munziri, tadi kita dah sebut dah, cuma adalah detail dia tu, ada setengah tu cetak sekali dengan apa nama ni, Syarah Ibnul Qayyim. Ada cetak berasingan. Kalau di India dicetak di tepi Syarah Ghayatul Maqsud tadi tu.
di situ. Jadi gitulah. Badrul Majhud tadi kita dah baca. Kalau Al-Manhalul Azbul Mawrud, antara yang menarik disebutkan tentang syarah itu, dia sebut wa huwa min ahsani syuruh, antara syarah yang terbaik. Tetapi dia tidak boleh bertahan sampai ke semua peringkat. Mungkin dia uzur, berubah cara dia tu, plan asal tu berubah pada juzuk yang kedua dan ketiga. Jadi tidak selari dengan yang sebelum itu. Kemudian tak lengkap pula kitab tu. Anak dia yang kita sebut tadi, tambah pula Syekh Amin Mahmud Khattab cuba menyempurnakan kitab itu, namanya Fathul Malik Al-Ma'bud Takmilah Al-Manhalil Azbil Mawrud Syarah Sunan Abi Dawud. Dia hanya sampai kepada bab tiarah, hadis nombor 3925. Dia pun, anaknya pun meninggal juga dan tak sempat dihabiskan juga kitab itu. Itulah kisah kitab Al-Manhalul Azbul Mawrud. Tapi setakat yang ada tu banyaklah orang dapat mengambil manfaat daripadanya. Setakat itu pun. Aunul Ma'bud, sebagaimana yang kita telah sebut tadi, karangan Muhammad Ashraf Al-Azim Abadi. Aunul Ma'bud yang tulis. Ia adalah talkhis kepada Ghayatul Maqsud. Nampaknya ni Muhammad Ashraf ini telah membuat ringkasan dan mengambil intisari di bawah, intisarinya di bawah pengawasan Syekh dia, Syekh Abdul Haq Al-Azim Abadi. Jadi Aunul Ma'bud ini dalam cetakan India 4 jilid. Kemudian dicetak di Beirut apa semua tu. Kemudian dicetak pula banyaklah di Madinah, di Mesir dengan tahqiq orang tua ni, ada banyak. Yang kita tunjuk tadi Aunul Ma'bud bersama dengan Tahzib Ibnul Qayyim. Begitulah. Ghayatul Maqsud tadi kita dah sebut dah, ni besar ni, kalau siap memang siap tapi tidak dicetak, 30 jilid. Guru dia tadilah, guru kepada Muhammad Ashraf tadi. Ini Anwarul Mahmud. Tadi saya dah masuk dah tadi, Anwarul Mahmud. Dia ditulis oleh, dikumpulkan, himpunan sebenarnya. Himpunan salah seorang murid, Maulana Anwar Shah Kashmiri, iaitu Syekh Abdul Atiq Abdul Hadi An-Najib Abadi. Ini yang lengkapnya. Kitab ini sebenarnya adalah petikan daripada Amali Syekhul Hind. Amali ni begini. Amali ni guru syarah, murid catik. Murid catik begitu. Itu Amali dipanggil. Amali guru yang mengajar, dia syarah, murid catik. Kemudian murid catik tu dia bandingkan antara satu catitan dengan satu catitan yang lain, dipilih mana yang terbaik. Setelah digabungkan semuanya, itu dipanggil Amali, dan ini biasa dilakukan di India dan Pakistan semasa belajar. Semasa belajar dibuat gitu. Ini petikan daripada Amali Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan Ad-Diobandi dan Amali Al-Allamah Muhammad Anwar Al-Kashmiri, dengan dicampur pula fawaid yang diambilnya daripada Badrul Majhud dan daripada kelas Allamah Syabbir Ahmad Uthmani. Ini pun guru kepada guru saya lah. Dia ni Syekhul Islam yang pertama di Pakistan, dan pengarang tafsir yang terkenal itu, Syabbir Ahmad Uthmani. Dia juga mengarang syarah Muslim, namanya Fathul Mulhim. Mana dia ambil daripada situ. Tapi ada banyak kesilapan dalam catitan itu. Dia ada dicetak 2 jilid di India dan Pakistan. Ada cetak 2 jilid. Dan kita ada tadi, saya pun ada kitab ni. Al-Hadiyul Mahmud ni bil lugha al-Urdiyah lil Maulwi Wahiduz Zaman Al-Lakhnawi. Tadilah yang saya tunjuk tadi. Ni Fakhrul Hasan
Namanya At-Ta'liqul Mahmud. Ini anak murid Maulana Mahmudul Hasan. Sebab itu daripada nama pun nampak dah. Ta'liqul Mahmud. Mahmudul Hasan. Ini Fathul Wadud tadi dah sebut dah. Yang lain-lain tu lebih kurang lah. Sama lah. Lebih kurang. Lebih kurang yang saya telah sebut dah tadi. Cuma saya tidak sebut detail gini kan. Okey. Jadi habislah di situ kita. Cuma untuk menyempurnakan perbincangan seterusnya, biasanya nanti saya akan gabungkan semua ni apabila siap semua dalam muqaddimah lah. Muqaddimah Sunan Abu Daud. Buat masa ni saya nak petik-petik saja di sini, di sana sini. Antara yang biasanya disebutkan oleh masyayikh, oleh syekh-syekh kita sebelum dia masuk belajar sesuatu kitab hadis, dia akan sebut adab orang yang belajar, adab talibil hadis. Jadi saya nak merujuk kepada kitab ni sebab dalam ni dah banyak dah sebut adab penuntut hadis. Dengar ke tidak semua ni? Dengar ke? Dengar. Yang saya tunjuk apa semua ni nampak ke tidak? Nampak sudah. Nampak Maulana. Nampak tapi ini dalam syarah Ad-Durrul Mandud, syarah Abu Daud. Ini syarah ni syarah dalam bahasa Urdu. Ni kitabnya. Ad-Durrul Mandud ada 6 jilid. 6 jilid. Jadi ini dalam muqaddimah dia ada sebut perkara ini dan memang terbukti benarlah apa yang dia sebut itu dalam pengajian kitab-kitab hadis ni. Jadi saya rasa elok juga kalau kita baca dan perhatikan, biar ada di hadapan kita, dalam kepala kita, dalam ingatan kita bila kita belajar hadis itu. Ini adab penuntut ilmu hadis. Antara yang disebut biasanya ulama-ulama kita sebelum mengajar kitab Abu Daud ke apa ke, dia akan sebut ini. Ini antara yang disebut. Ada yang disebut ringkas, ada yang disebut agak detail. Yang pertama, niat itu mesti kena ikhlas. Jadi ini sebagai peringatan lah kepada kita semua ya. Niat mesti kena ikhlas kerana Allah. Jangan untuk dunia, jangan untuk apa-apa. Belajar ni ikhlas kerana Allah. Untuk jaga agama kita, untuk membela agama kita, untuk memperjuangkan agama kita. Itu ikhlas. Yang kedua, ihtimamul hudur fid dars. Maknanya jaga kelas dengan baik. Ambil berat. Jangan mudah-mudah tinggal kelas. Jangan begitu. Jangan begitu. Mudah-mudah sikit-sikit, ada hal sikit-sikit tinggal kelas. Itu tak boleh. Dia mesti kena tekun. Kena tekun. Ambil berat. Macam mana-mana pun tak boleh tinggal. Dia kena ada semangat itu. Baru dapat. Kalau tak ada semangat itu, susahlah sikit. Apa lagi kita sudah tua, sudah dewasa kan. Memanglah saya pun faham. Banyak masalah kita, banyak tanggungjawab kita. Tetapi kalau boleh dijaga, itu lagi baik. Lagi baik. Itulah yang paling sempurnanya. Memang dipesan benda itu. Supaya jaga kelas dengan baik. Ni pengarang ni siapa? Ni menantu Syekh Zakaria sebenarnya. Ni Ad-Durrul Mandud, syarah Sunan Abi Daud ini, saya nak tunjuk ni. Muka depan dia ni. Ni syarah dalam bahasa Urdu. Muhammad Aqil. Ini sebenarnya menantu kepada Syekh Zakaria yang masyhur itu. Tilmiz Rashid, anak murid harapan Syekh Zakaria, Syekhul Hadis Muhammad Zakaria, dan menantu dia, anak murid dan menantu dia. Dia sebut di sini kan,
dia sebut. Dia kata saya sendiri, dia kata alhamdulillah semasa belajar tak pernah miss kelas. Tak pernah ingat sepanjang belajar Syarah Jami. Syarah Jami ni kitab Nahwu bahasa Arab yang dipelajari dalam sistem Deobandi. Dia peringkat bawah tu dia ada belajar Syarah Jami nama tu. Ini kitab Nahwu. Dia kata dalam sepanjang tahun tu sekali pun dia tak pernah tak hadir. Apalagi apabila kata dia belajar hadis ni, lagilah dia tekun. Dan tak pernah cuti, tak ada dalam kelas. Ambil cuti pun tidak. Ini dia sebut ni. Ambil cuti pun tidak saya, kata dia. Sebab apa? Saya fikir kalau dah terlepas kan, kita belajar dengan guru tu kira habislah, kita terlepas lah. Tak ada lah. Bayangkan zaman dulu pula, tak ada video, tak ada kaset pun tak ada. Lagilah mereka ambil berat. Itu sebab mereka ambil berat sangat. Dia banyak catatan tu disimpan dengan baik. Dia kata tidak hadir kelas ni semasa belajar sangat rugi besar, kata dia. Dan ini menyebabkan salah satu sebab jadi ilmu seseorang itu tidak diberkati Allah. Tidak diberkati Allah. Itu nombor 2. Nombor 3, al-istifaf. Ini dalam sistem dia kan dia ada cara duduk dia tu. Cara duduk tu bersaf-saf gitu. Sekeliling guru tu dalam saf. Betul-betul jangan rapi betul. Jangan duduk tu ikut dan saja, jangan begitu. Bahkan kena berdisiplin betul, beradab betul, nampak cantik begitu. Jangan masuk senyap-senyap, duduk di belakang, menyusup bersembunyi di belakang orang. Di balik pintu apa semua tu, jangan. Itu dalam kelas memang begitulah yang berlaku. Macam kita sekarang ni dah ada kemudahan lain ni, sekarang masing-masing duduk di rumah masing-masing. Begitupun saya ingatkan, jaga baik-baik kelas ni. Kalau belajar tu mesti beradab depan. Jangan sambil tidur, sambil baring, sambil letak kaki di atas lutut, sambil tidur begitu. Jangan begitu. Mesti kena serius. Jangan sampai mengantuk sungguh-sungguh. Itu tak kena lah tu, tak kena. Walaupun saya tak nampak, tapi Allah nampak. Dia yang nak bagi berkat, nak bagi apa tu, saya tak ada apa sebenarnya. Jadi yang keempat, cara duduk mesti beradab. Inilah yang saya nak sebut, cara duduk. Kalau di hadapan guru tu lagi lah. Kalau tidak, pada hakikatnya kita sekarang ni pun di hadapan juga. Jadi jangan mudah-mudah lah. Jangan mudah-mudah. Kecuali kalau mengantuk sangat tu, nak makan coklat ke apa ke, makan lah, tak jadi masalah tu. Nak bagi hilang ngantuk. Ada cara duduk tu pun kena beradab. Jangan duduk belunjur begitu. Tapi kalau kita ni yang tua-tua ni, sakit orak, sakit lutut, macam-macam kan, itu terpulang kepada kita lah. Duduk atas kerusi ke, duduk belunjur ke, lain cerita lah tu. Sebab ada keperluan, kita dalam keadaan darurat. Yang kelima, adamun naum fi athna'id dars. Jangan tidur ketika belajar. Jangan tidur. Kena dengan penuh minat. Sejam, 2 jam pun biar kita boleh tekun betul. Jangan berpaling sana kini sini. Jangan sibuk dengan anak cucu. Kalau boleh orang lain tolong pegang, tolong ambil hal tentang dia tu lagi baik. Jangan sambil-sambil. Jangan. Kalau saya sendirilah, pengalaman saya sendiri, kalau saya belajar, saya tak suka duduk cakap-cakap, duduk nak tanya sama-sama kita. Duduk diam sudah dengar, betul-betul bagi perhatian kepada guru. Itu yang dikehendaki sebenarnya. Mesti kena tawajuh, konsentrasi tu, mesti kena lebih lah daripada benda-benda lain. Itu yang kelima. Yang keenam, adamul i'timad 'alal kitab. Kalau kitab ada, jangan kita bertelekan di atas kitab. Kena beradab dengan kitab. Ini semua kita tak ada sekarang ini kan.
Kalau ada kitab, kalau pakai kitab, ialah jangan kitab tu kita tidak beradab. Belunjuk kaki tu dekat kaki kita. Kitab tu. Jangan begitu. Kitab mesti diletak tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Kalau kita pegang, dakap gitu. Saya dulu semasa menghafal Quran dulu, guru sentiasa pesan, jangan bawa, jangan kelik kitab kata dia pegang, betul. Hayung-hayung tangan macam kita bawa barang-barang, jangan begitu. Quran tu mesti pegang kena dakap gini. Kalau sambil berjalan, begitu cara. Sama juga kitab hadis pun begitu. Nak bertelekan, letak siku kita di atas kitab tu jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Nampak sangat kita kita tak hormat, kita tak mengambil berat, tak ada adabnya. Yang ketujuh, jangan ketawa. Adamud dhahik fi ba'd alfaz al-hudud. Jangan ketawa kalau ada tempat-tempat yang lucu ke misalnya, terutama dalam Kitabul Hudud dan lain-lain, di situ adalah tempat-tempat yang lucu, kadang-kadang terpaksa kena sebut, mungkin lucah sedikit, jangan suka, jangan ketawa, biar serius. Biar serius. Sebab begini, ni dia sebut ni, Muhammad Aqil sebut ni, anak murid kepada Syekh Zakaria. Cara Syekh Zakaria kata dia mengajar, memang dia jelas. Kalau tempat tu sebut kemaluan, dia sebut lah. Tapi dia tidak suka. Jangan main-main. Jadi jangan kita ni macam budak-budak, bila disebut benda tu jadi nak tergelak. Jangan begitu. Sebab dia akan sebut dengan jelas. Tak ada nak berselindung-selindung, nak guna bahasa kiasan, tak ada. Kalau dia memang lafaz itu makna dia begitu, dia akan guna begitu, dia akan guna begitu. Kalau menyumpah pun menyumpahlah, tapi jangan gelak. Yang dengar tu, pelajar-pelajar tu jangan gelak. Serius. Sebab mengikut Syekh Zakaria, kalau Nabi sendiri boleh sebut perkataan itu, menyumpah ke ataupun Nabi ada boleh sebut, apalagi kita nak jaganya. Kita kena sebutlah juga. Cuma kita kena jagalah. Misalnya kata-kata Sayyidina Abu Bakar dalam Suluh Hudaibiyah tu, dia kata umsus bazaral lat. Jadi Syekh Zakaria terjemah dengan tepat. Dalam bahasa Urdu, dia tidak guna bahasa kiasan, tidak. Dia tepatlah, baru nampak. Gitu. Itu kalau dalam bab hudud dan lain-lain yang mungkin menimbulkan kelucuan lah, atau kita jangan kena kawal diri, jangan gelap. Yang ke-8, al-adab bi a'immatil fiqh. Adab, kesopanan kita dengan imam-imam fiqh, imam-imam mujtahidin. Mesti kena hormat dan beradab. Kalau kita tidak sependapat dengan mereka pun, tak apalah, kita kena hormat pendapat mereka. Jangan kata macam-macam. Jangan kata dia tak faham dah. Benda macam tu pun tak faham. Kita orang biasa pun faham. Jangan sekali-kali begitu. Imam-imam besar tu kita kena hormat. Walaupun kita tak mahu pakai pendapat dia, tak jadi masalah. Tak apa. Tak pakai, tak apa. Kita pilih pendapat orang lain, tak apa. Tak jadi masalah. Tapi jangan meremehkan pendapat mereka. Sebab dia nak keluarkan pendapat itu bukan senang dia. Bukan senang. Banyak perkara dia sendiri pun mungkin dari segi perasaan dia tu suka juga kalau dapat, tapi oleh kerana kajian dia tu mengatakan tak boleh. Jadi dia amanah. Imam-imam tu sangat amanah. Jadi kita tak boleh main-main lah dengan mereka. Nak ketawa ke, nak mengejek ke, sama sekali tak boleh. Imam mana-mana sekalipun. Bukan imam yang kita ikut pun. Walaupun dia ahlu zahir pun, jangan. Seperti Daud Zahiri, Ibnu Hazam, apa semua tu, kita kena hormat semua. Walaupun kita tidak berpendapat seperti dia,
Itu cerita lain, tak apa. Tapi kena jaga adab itu. Jangan sekali-kali mengeluarkan bahasa ataupun percakapan yang biadab. Hmm. Hmm. Pernah Maulana Rashid Ahmad Gangguhi bila dia mengajar, ni cerita lah ni cerita ni. Ini Syekh Zakaria pun ada tulis juga dalam kitab dia Akbiti. Akbiti ni autobiografi. Syekh Zakaria dia ada tulis sejarah hidup dia sendiri. Dalam tu pun dia ada tulis bahawa Rashid Ahmad Gangguhi pernah bila dia mengajar hadis, dia bertemu dengan satu hadis yang mana zahirnya bercanggah dengan pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Lepas tu dia pun bagilah pandangan dia, takwilan, taujih yang comel lah, cantik lah cara dia tu, penyelesaiannya. Jadi nampak ulama-ulama Hanafi ni tidak meninggalkan hadis juga. Mereka pun pakai hadis juga. Tidak kata meninggalkan hadis. Jadi di kalangan anak murid yang ramai-ramai itu ada yang sebut, kalau Imam Syafi'i dengar pandangan tuan ni, agaknya dia tinggal pendapat dia kan. Sebab Rashid Ahmad Gangguhi itu bagi penjelasan tu yang menarik lah. Jadi kita tidak nampak Imam Abu Hanifah ni meninggalkan hadis walaupun zahirnya nampak begitu. Yang sebenarnya dia tu lebih dekat dengan hadis bila dia taujih dan bagi takwilan itu. Jadi ada salah seorang anak murid tu kata, kalau Imam Syafi'i dengar huraian tuan ni, kira-kira jadi rujuk ni, dia akan tinggal pendapat dia. Rashid Ahmad Gangguhi kata, aduh kata dia, astagfirullah, jangan kata begitu. Dia nasihat kepada anak murid dia. Jangan macam tu. Imam Syafi'i seorang mujtahid, kata dia. Seorang mujtahid. Kalau dia ada di sini, dia mungkin boleh jawab lagi lah maknanya. Dia mungkin boleh jawab lagi, bagi alasan dia pula. Tapi oleh kerana dia tidak ada di hadapan kita, jadi kita hanya ambil setakat yang ada lah pendapat dia tu, gitu. Setakat yang ada. Jadi bagi kita nampak sebab ulama-ulama Deobandi ni dia memang bermazhab Hanafi umumnya. Kita dapati berdasarkan kajian kita, mazhab Imam Abu Hanifah lebih dekat kepada Quran dan hadis. Itu sahaja. Namun kita nak merendah-rendahkan orang lain, sama sekali tidak. Jangan begitu. Setakat yang kita tahu, yang kita bincang macam mana-mana pun setakat yang kita tahu. Dia orang yang hebat, mungkin kalau dia ada, dia boleh jawab lagi budaya kita. Yang ke-9, menghormati ilmu dan ulama. Itu yang ke-9. Menghormati ilmu dan ulama. Jadi kena pandai menghormati ilmu, jangan tak hormat ilmu. Jangan tak hormat ilmu. Ilmu mesti kena hormat. Ilmu apa pun, apatah lagi ilmu hadis. Sebab ini wahyu. Yang kita berhadapan ni wahyu. Bawah sikit pada Quran. Tapi wahyu juga. Jadi mesti kena beradab. Mesti kena beradab. Kalau orang lain, ilmu lain pun kita kena beradab, hadis lagilah. Kita kena berasa seolah kita duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab tu kepada ilmu, hormat kepada ilmu dan ulama tu bukan sekadar zahir saja. Hati kita pun begitu. Kalau tidak, kita akan jadi biadab lah, termasuk dalam biadab. Dan biadab dengan ilmu dan ulama ni, rugi besar. Akibatnya kita tak akan dapat keberkatan itu. Usahakan ustaz, usahakan ulama yang hebat,
kalau yang bincang bersama-sama kita biasa yang kita tumpai dia sedikit sebanyak pun kita kena hormat. Apatah lagi kalau kalau ulama, memang ulama betul. Jadi termasuklah dalam hormat ilmu tu, kitab ni, kalau kita guna kitab lah, jangan letak apa-apa di atas kitab tu. Itu termasuk dalam hormat ilmu, hormat kitab juga. Misalnya kita letak majalah ke, gambar-gambar ke, macam-macam lah gambar orang, tidak bertudung apa, letak surat khabar ke atas kitab, itu tak sesuai. Itu tak hormat namanya. Jadi kena letak sama-sama kitab lah biar sesuai. Jangan di bawah daripada yang lain tindih dia. Akibatnya kita pun akan gitulah. Jiwa kita macam tu. Jiwa kita tidak sensitif. Tidak kata hadis mesti kena di atas, tak boleh. Benda lain nak letak di atas dia. Dia jadi begitu. Lama-lama kita jadi tak kisahlah. Ikutlah apa-apa pun. Duduk atas Quran, atas hadis. Tak boleh begitu. Usahakan kitab hadis. Ilmu hadis. Kitab fiqh pun kena hormat juga. Yang ke-10, islahul hay'ah. Islahul hay'ah ni maknanya rupa kita. Kita kena menyiapkan diri kita tu dengan keadaan paling cantik lah. Paling cantik. Dengan pakaiannya, pakai air wangi, pakai baju baru, baju yang tidak compang-camping, bukan baju yang busuk, kain yang busuk, yang kita nak buat kerja-kerja yang pergi di tanah kan untuk nak cucuk tanam, kita pakai kain itu, jangan itu. Kena cari yang terbaik dalam keadaan yang sangat bersih. Dalam keadaan yang sangat bersih. Sebab kita nak berhadapan dengan Quran, dengan hadis. Jadi mesti kena beradab itu. Dan itulah contoh yang ditunjukkan oleh ulama-ulama dahulu pun. Memang begitu. Jadi islahul hay'ah kita tu, rupa paras kita tu. Misalnya kalau janggut bersisir, bersikat, tudung biar elok lah. Biar elok. Kalau perempuan tu tudung tu biar elok. Jangan lebih kurang saja. Mentang-mentang ustaz tak nampak ni, kita buat ikut suka gitu. Jadi kalau macam tu, dia tidak membantu kita memberi tumpuan dan perhatian kepada pelajaran kita. Kita nak sambil-sambil ya gitu. Tak boleh sambil-sambil gitu. Kena memang serius. Memang betul-betul beradab. Macam kita berada di hadapan guru gitu. Kena ambil masa tu sedikit. Ambil masa tu. Kalau nak tidak bertudung, kalau nak tanya boleh buka terus. Boleh gambar tu mana kita bertudung terus. Tidak kata nak cari, baru nak cari kain kelubung. Tidak. Kain telekung baru nak cari pada ketika tu. Sebelum itu tidak. Begitu juga yang lelaki pun sama juga. Jadi keadaan yang terbaiklah keadaan itu. Itulah antaranya adab. Ada 10 yang disebutkan di sini. Adab penuntut ilmu hadis secara khususnya. Jadi ada banyak lagi perkara yang sebenarnya termasuk dalam muqaddimah hadis ni. Antaranya jenis-jenis kitab hadis. Tapi itu kita telah sentuh dah. Tapi kalau secara detail, banyak lagi kitab ni namanya Jami', Musnad, Masyakhah, Mu'jam, Tertib, Atraf, Mustadrak, Mustakhraj. Banyak jenis kitab-kitab, Afrad dan Gharaib, Gharib hadis, Ilal hadis, Kitabul Arba'in atau Arba'inah, Ta'aliq. Ini semua jenis-jenis kitab hadis. Musalsalat, Syarhul Athar, kitab-kitab tentang doa yang maksur, doa-doa dan zikir yang maksur. Itu pun daripada Nabi SAW, itu pun semua ada kitab-kitab yang berasingan. Ini semua jenis-jenis kitab hadis. Jadi kitab hadis ni macam yang kita nak baca ni sunan. Ni sunan ni mengikut tertib fiqh. Dan bab-bab fiqh tu agak lebih detail lah nak banding dengan yang lain-lain. Tapi bukan sunan saja, kitab hadis ni banyak lagi. Jadi itu pun perlu kita tahu. Jadi kalau sebut Mu'jam Tabarani, kita dah nampak dalam kepala kita kitab Mu'jam ni macam mana. Kitab Gharib, Gharibul Hadis, itu maksudnya kamus hadis.
kamus hadis. Misalnya tadi mustakhraj macam kita sebut tadi lah, ada mustadrak ni sanad kitab, bagi satu kitab tu sama tapi hadis tu lain, tak ada dalam kitab asal. Misalnya mustadrak hakim tu hadisnya lain tapi perawi-perawinya perawi Bukhari dan Muslim kira-kira je. Walaupun ada juga orang pertikaikan setengah-setengah tu cerita lain tapi maksud asal dia itu mustadrak namanya. Atraf ni misalnya atraf tuhfatul ashraf bima'rifatil atraf, mana sebanyak mana hadis ni, bahagian akhir, bahagian tengah, bahagian awal ada di dalam kitab-kitab mana disebutkan gitu. Kalau dalam Bukhari hadis ni ada berapa kali sebut, di mana-mana sebut, begitu. Banyaklah mu'jam, masyiakhah, ini semua termasuk di dalam anwa' kutubil hadis, jenis-jenis kitab-kitab hadis. Jadi sebenarnya ini pun masuk dalam muqaddimah juga. Kalau kita tengok di sini sebagai contohlah kitab Ad-Durrul Mandud ini. Kita baca tajuk dia sajalah, baca tajuk dia. Ini muqaddimah kitab. Muqaddimah ilmu lain. Muqaddimah kitab. Ini panjanglah. Pengarang, namanya, keturunannya, tarikh lahir, tarikh matinya, syekh, syuyukhnya. Ini sebahagiannya kita telah sebut dah semuanya. Ini semua dibincangkan. Tabaqat kutub hadis, kedudukan kitab Sunan Abu Daud di kalangan 6 kitab utama hadis itu, apa kedudukannya, itu kita dah bincang dah sebahagiannya kan. Kemudian khasa'is Sunan Abi Daud, masa kata anhu Abu Daud, ini kita dah bincang dah. Ada ke tidak hadis thulathi di dalam Sunan Abu Daud. Lepas tu perbincangan tentang thulathiyat, mana sanad yang terdiri daripada 3 orang perawi saja di antara pengarang dengan Nabi itu. Di dalam kitab-kitab sihah ni ada sebanyak mana. Kemudian kalau dalam kitab Sunan Abi Daud ini riwayat-riwayat yang dikritik oleh ulama-ulama, termasuklah Ibnul Jauzi, apa riwayatnya, riwayat mana, dan kalau ada orang jawab, siapa yang jawab. Termasuklah nusakh kitab dan bilangan nuskhah kitab Sunan Abu Daud itu kita dah bincang dah sebelum ni. Dan yang tadi, itulah ini antara yang dibincangkan dalam muqaddimah kitab. Jadi sebelum kita baca sesuatu kitab tu, seeloknya kita kena tahu gambaran, biar ada gambaran umum dulu tentang kitab yang kita akan belajar tu. Jadi sayanya sebut secara seberingkas lah, sebab kalau boleh kita dah nak mula dah. Kalau boleh tahun minggu depan, minggu sekali lagi lah, maknanya sempat ke tidak. Kalau tak sempat dah, takut nak puasa dah. Sebab kita bergila-gila antara bahagian pertama dengan bahagian kedua Sunan Abu Daud itu. Jadi saya rasa sekali lagi saya dah nak mula dah. Atau bagaimana itu pandangan peserta kita lah, tengoklah. Adakah dia berasa perlu lagi bincang muqaddimah kitab ni atau macam mana. Sebab ada beberapa perkara lagi mungkin yang tak sempat kita sebut malam ni. Sebahagiannya kita dah sebut dah. Tinggal lagi nak pergi kepada kitab lah. Kitab ni Kitab At-Taharah di sini. Jadi saya rasa sekadar untuk pembentangan saya malam ni sekadar itulah dulu. Wallahu a'lam. Ada apa-apa, kita pun dah habis masanya. Ada apa-apa kan kemuskilan ataupun pertanyaan? Ada Maulana? Ya. Siapa ni? Maulana? Ya. Oh, Firdaus. Ya. Saya tak dengar. Silakan orang lain. Halo. Ya. Ya, Maulana. Dengar. Saya dengar. Boleh. Ada apa tu? Jadi hari tu kan Firdaus tanya tentang kitab-kitab syarah. Inilah yang saya bagi ni. Nanti saya akan tambah lagi apa yang tersebut di dalam Muqaddimah Badlul Majhud tadi tu. Saya tak perasan tu ada beberapa lagi yang tak masuk di sini. Jadi kira-kiranya 40-50 tu ada dah syarah dia. Saya rasa.
nantilah kita semakin tambahlah sedikit demi sedikit akan datang. Tadi saya dah baca dah yang tak ada tertulis lagi ni. Saya terlepas pandang tadi. Iya. Ya, Maulana, saya nak tanya lagi Maulana. ya, ya. Ulama-ulama di Nusantara ini seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yusuf Al-Muqassari, dan banyak sebenarnya ulama-ulama di Nusantara ini, tapi mereka tak tulis syuruhat kitab-kitab hadis Maulana. Apakah yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran ulama Nusantara ini, dari mana berkiblat mereka dahulu? Apakah mereka semasa itu kena belajar dari Mekah, dan ketika itu di Mekah ni tak banyak berkembang madrasah hadis ketika itu. Dan saya melihat di Malaysia lebih cepat dari Indonesia berkembang hadis ini. Apakah memang ada pengaruh anak-anak bumi tanah Melayu di Malaysia ni belajar ke India, Pakistan, atau macam mana Maulana? Terus di India ni mazhab dia Hanafi, tapi sebenarnya banyak ulama-ulama Hindia tulis macam-macam kitab hadis itu, syuruhat kitab hadis. Jadi apa yang mempengaruhi ulama-ulama India ni bermazhab dengan mazhab Hanafi? Terus satu lagi Maulana, tentang adab ini. Jadi islahul hay'ah itu, apakah pakai peci atau tutup kepala ya, kalau dulu sorban lah. Bagaimana pula pandangan Maulana? Boleh Maulana kongsikan pada kami. Duduk pakai peci, mungkin kalau sekarang ni online ini mungkin duduk di rumah lah, tapi kalau di majlis ilmu, di masjid atau di tempat kuliah, bagaimana pandangan Maulana? Apakah masuk dalam kategori islahul hay'ah atau bagaimana Maulana? Jazakallah. Ya, saya nampak ulama-ulama kita ni, ya, itu antara sebab utamanya dia tidak pergi belajar di tempat-tempat lubuk ataupun pusat ilmu hadis. Adapun di Mekah tu dia pada ketika itu bercampur-campur. Orang-orang yang pergi ke sana dan dia tidak terdedah, maka tak dapatlah. Kebanyakannya mereka tekan dari sudut fiqh. Fiqh pula, fiqh satu saja mazhabnya. Sebab itu yang popular di Nusantara ni fiqh Syafi'i umpamanya. Jadi yang dipelajarinya sekitar Syafi'i lah. Itu antara sebabnya saya nampak. Kemudian mereka pada masa tu pun sudah bermula dah pengaruh daripada India dan Pakistan ini. Ulama-ulama hadis yang besar di Arab Saudi pun mereka orang-orang di India dan Pakistan juga. Jadi kalau mereka ni tidak merujuk kepada ini, jadi di situlah punca tak dapat. Di situlah punca kita tak dapat. Ulama-ulama di Nusantara dahulu bagi saya dia kurang beri perhatian kepada ulama-ulama daripada India dan Pakistan. Sedangkan ulama-ulama Arab yang hari ini terkenal dengan ilmu hadis, mereka pun rujuk kepada ulama-ulama India dan Pakistan juga pada ketika itu. Pada ketika itu, sebelum merdeka lagi lah, sebelum itu. Tapi ulama-ulama kita dia tidak, penekanannya kepada hadis kurang sangat. Kalau ada pun dalam bentuk ijazah begitu saja. Dia tidak mengaji secara betul-betul bertalaki sebagaimana yang kita belajar di India dan Pakistan. Dia lain. Kemudian kalau ada yang kemudian lagilah ada yang kemudian lagi itu dia jadi sistem universiti, dia buat tesis begitu, ambil satu tajuk, apa-apa tajuk gitu. Dari segi belajar kitab itu sudah tidak ada dah tradisi itu. Kalau di zaman kemudian. Kalau di zaman dahulu ada pun hanya sepintas lalu begitu saja. Hanya ambil sanad mungkin. Itu pun kalau ambil, kalau tidak pun tidaklah. Sebab kalau kita lihat ulama-ulama kita yang belajar di Mekah lah, saya rasa tak ada beza sangat lah ulama-ulama Indonesia dengan Malaysia ni. Pergi ke sana mereka lebih merujuk kepada ulama-ulama Syafi'i. Dengan sebab itu kesannya banyak, antaranya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu jadi rujukan utama ulama-ulama Malaysia dan juga Indonesia pada ketika itu. Dan dia tu tokoh Syafi'i dan dijadikan rujukan, dan dia sangat memusuhi Wahabi.
Sebab itulah ulama-ulama yang balik daripada daripada Arab pada ketika itu, daripada Mekah pada ketika itu sangat membenci Wahabi. Sampai sekarang ni pun tak habis-habis lagi. Sebab nukil atas nukil, akhirnya bila kita cek, bila kita periksa tengok, dia pergi ke situ. Dia pergi kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kalau ada pun di tempat kita ni yang menulis sedikit lah, kalau dalam bahasa Arab macam Akhi Firdaus sebut tadi, Syekh Nawawi Bantan itu, dia ada tulis tafsir. Tapi kalau hadis tu tak ada. Yang ada dia itulah, dia buat syarah Barzanji. Nampak teruk sangat lah memang saya tengok. Ketinggalan sangat. Jadi macam mudah-mudah lah hadis maudhu' apa campur semua. Bukan cara ulama hadis lah yang betul-betul belajar hadis. Tapi dia tu antara yang hebat dah tu. Setakat itulah yang adanya. Kalau ada pun, macam kita baca tadi, Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi dia tidak menetap di Indonesia. Tidak menetap di Indonesia. Dia duduk menetap di Mekah, duduk sana. Dan jadi orang sana. Jadi ilmunya tidak mengalir. Ilmunya ada dalam kitab-kitab pun sampai sekarang ni, setakat yang saya tahu lah, belum lagi dicetak kitab dia tu. Ad-Durrul Mandud itu belum lagi dicetak. Jadi dengan sebab itu, dia tu agak terdedah banyak tu. Dia belajar dengan ulama-ulama India dan Pakistan ramai juga tu. Jadi mungkin kalau ilmu dia tu sempat sampai kepada kita, mungkin ada banyak juga perubahan. Tetapi dia pun lebih tekan kepada mazhab Syafi'i juga. Ke situ juga pergi. Adapun hadis tak ada banyak. Yang lain-lain kalau di Malaysia ni mungkin ada seorang lah, Syekh Marbawi. Mungkin Firdaus perasan juga, tahu juga. Syekh Marbawi ni, dia buat Qamus Marbawi dan dia buat Bahrul Madhi. Itulah satu-satunya ulama di Malaysia yang buat syarah kitab hadis yang agak terperinci, agak detail, agak besar. Dan kitab tu agak besar dalam tulisan Jawi, bahasa Melayu, tulisan Jawi, bahasa Melayu lama. Itu syarah Tirmizi, bukan syarah Tirmizi yang lengkap, tidak, syarah mukhtasar Tirmizi. Itu pun dalam cetakan yang kecil-kecil itu 20 jilid lebih. Itulah antara tokoh yang pertama dalam ilmu hadis ada meninggalkan buku dia. Tapi saya tengoklah, ialah dia buat cara dia. Dia pun ada khidmat dia, jasa dia. Orang boleh tumpang banyak juga. Tapi dia lebih banyak pergi kepada Syafi'i juga. Banyak fiqh tu fiqh Syafi'i saja yang disebut. Kemudian perbandingan mazhab, perbahasan ulama-ulama pelbagai mazhab itu boleh dikatakan tak ada lah dalam tu. Dia hanya kitab hadis, lepas tu bawa pendapat Syafi'i, pendapat Imam Nawawi itu. Syafi'i juga, tak lari daripada Syafi'i. Sedangkan kalau orang yang belajar kitab hadis betul, dia bukan begitu. Hadis itu menjadi rujukan kepada semua mazhab. Jadi itulah antaranya. Saya nampak itu sebab. Jadi kita tak ada orang tua, tak ada orang dahulu yang meninggalkan ni jasa-jasa mereka dalam bentuk tulisan. Dalam ilmu hadis ni memang kurang sangat. Memang kita ketinggalan banyak. Banyak sangat. Macam saya sebut sebelum ni lah. Orang lain dah kemana-mana dah kita. Terjemahan pun tak lengkap. Ada banyak salah sana sini. Itulah. Syarah tu jauh lagi. Itu ceritanya. Kemudian mungkin kalau Firdaus nampak orang di Malaysia ni nampak dekat sikit dengan hadis. Itu antara sebabnya. Sebab yang saya tahu dulu, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia cukup susah nak pergi duduk di India. Selepas merdeka tu mereka tak boleh pergi. Sebab suatu ketika dahulu India dengan Pakistan ni pernah berperang. Bila berperang tu Indonesia ni dia sokong Pakistan. Bila dia sokong Pakistan, itu India marah. Jadi tak boleh orang Indonesia nak pergi belajar di sana, susah sekali. Dalam masa berapa bulan? Saya tak ingat dah. 2 bulan ke apa, mesti kena keluar daripada India. Kena cop pasport itu di luar, baru masuk pula. Kan susah. Jadi itu sebab tak ramai yang pergi belajar ke sana, orang Indonesia.
Adapun orang Malaysia ramai. Sebab kami pada masa dulu tak perlu visa pun. Tak perlu visa pun. Ada pasport saja sudah cukup. 5 tahun sekali cop. Itu pun pergi cop dekat kedutaan dekat Delhi, tak payah keluar daripada negeri tu, tak payah. Kami nak pergi Pakistan pun mudah juga. Dulu tak perlu ada visa. Semasa saya pergi belajar dulu, tak perlu visa pun Pakistan pun. Adapun Indonesia berbeza. Itu antara sebabnya saya nampak. Jadi kesannya kita boleh tengok hari ni lah. Kita boleh tengok hari ni. Lepas tu yang apa tadi saudara Firdaus sebut tadi, dari segi Islam, Bapak Hanafi di India. ya, macam mazhab Hanafi tu macam mana? Kalau kita ahlul hadis tak pelik lah kan. Mereka minat dekat dengan hadis tu. Tapi kalau ulama Deobandi ni walaupun dia mazhab, tapi dia kuat juga hadis. Dia kuat juga, dia tak tinggal hadis. Dan daurah hadis tu diperkenalkan oleh mereka, oleh ulama Deobandi yang Hanafi tu. Cuma yang Hanafi ni ada yang apa ni, yang tebal sangat Hanafinya tu. Sampai ke peringkat taksub pun ada. Ada yang sangat terbuka sebenarnya. Kita belajar tu terbuka, tak ada lah dia. Mana dia jaga adab-adab tadi. Yang saya bertemu tu, alhamdulillah guru saya tu memang terbuka walaupun dia Hanafi. Memang terbuka. Jadi walau bagaimanapun mereka antara pelopor dalam bidang hadis. Cumanya ada kalau dalam bab mazhab ni kebanyakan mereka akan cenderung kepada Hanafi, akan menterjihkan mazhab Hanafi. Kalau ada yang terbuka pun ada, macam Maulana Abdul Hayy Al-Firangi Mahalli. Itu pengarang At-Ta'liqul Mumajjad ala Muwatta'il Imam Muhammad. Dia ada buat syarah tu. Dan banyak lagi syarah kitab-kitab. Dia tu lain. Dia terbuka walaupun dia Hanafi, tapi dia terbuka banyak sangat. Banyak masalah dia kata ini kuat mazhab lain. Kuat mazhab lain. Dia terjihkan begitu. Tetapi secara umumnya begitulah, mereka lebih cenderung menterjihkan mazhab Hanafi. Sebab gini, yang mereka jadi tekan tu, sebab orang-orang yang tidak beradab sedikitlah, banyak menuduh orang-orang Hanafi ni tinggalkan hadis, tidak beramal dengan hadis, membelakangi hadis, sedangkan hadis yang jelas begini mereka tak pakai. Jadi terpaksalah ulama-ulama Deobandi ni nak jaga kefahaman masyarakat umum, takut jadi salah, sangka buruk terhadap ulama-ulama dahulu. Mereka cuba buat kitab-kitab hadis dengan mentarjihkan mazhab Hanafi. Maksudnya mereka nak cerita kepada orang ramai bahawa mazhab Hanafi ni walaupun kadang-kadang kita nampak pendapat dia tu bercanggah dengan hadis, sebenarnya dia ada hadis juga. Tapi orang tak tahu. Dia ada hadis juga. Ataupun kalau tak ada hadis lain, cara dia faham hadis yang sama tu macam lain. Dan kalau kita faham dengan betul, kita akan nampak mereka pun tak bercanggah dengan hadis. Itu sebenarnya asal tujuan mereka tu. Tapi kemudian tu dia jadi melampau lah, melarak-larak, jadi sampai ke peringkat ta'assub. Yang asalnya maksud begitu. Ini boleh saudara tengok di dalam kitab I'la'us Sunan. I'la'us Sunan misalnya. Itu 20 jilid lebih. Dia kumpulkan hadis-hadis yang merupakan sandaran mazhab Hanafi. Bukan syarah kepada kitab-kitab hadis yang tertentu, tidak. Dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang hasan paling tidak. Itu ditulis oleh Zafar Ahmad Tanwi. Itu orang Deobandi juga. Bukan main, hebat. Memang hebat lah. Bila kita baca itu kan kita nampak, mazhab Imam Abu Hanifah ni pun dekat juga dengan hadis. Mereka pun berpegang kuat juga dengan hadis. Cuma kita tak tahu cara mereka. Itu sebenarnya. Dan saya nampak, sebab saya pun belajar sistem itu juga, banyak kelebihan Deobandi ni. Selain dia menimbulkan rasa hormat kita kepada imam-imam mujtahidin, kita juga diajar dengan ilmu falsafah, ilmu kalam dan macam-macam. Sedangkan benda-benda ni tidak ditekan sangat kalau kita belajar aliran ahlul hadis. Itu. Walaupun banyak daripada ilmu falsafah tu mengarut, tapi banyak juga dia memberi kecerdasan kepada kita paling tidak. Sebab kalau aliran Deobandi cukup kuat dalam ilmu mantik dan ilmu falsafah ni cukup kuat.
Sebab apa mereka buat begitu? Mereka nak berhadapan dengan musuh Islam yang macam-macam latar belakangnya. Dan mereka selalu gunakan logik dan falsafah. Jadi kita pun kena tahu juga falsafah. Itu yang saya dapati keistimewaan sistem Deobandi lah. Kemudian masalah islahul hay'ah tadi, itu bergantung kepada keadaan sebenarnya. Itu sebenarnya mengikut uruf. Oleh kerana uruf masyarakat kita ni kadang-kadang masih lagi dia tak faham betul. Kadang-kadang dia menilai seseorang tu dengan zahir dia. Dengan pakai apa bahasa Indonesia tadi sebut kopiah. Kalau kita di Malaysia ni kopiah. Kalau orang tak pakai kopiah dia tak nampak alim, dia tak berasa hebat. Begitu. Itu satu kesilapan lah. Dengan sebab itu ramai dah ulama-ulama kita dahulu pun dia cuba memecahkan tradisi dan adat itu. Tapi ambil masa lah. Bagi saya sebenarnya itu semua tidak perlu. Kalau ada pun hanya untuk menjaga hati masyarakat lah. Huruf gitu saja. Dan itu suatu yang tidak perlu. Yang pentingnya bersih. Bersih, tutup aurat, jaga, pakai pakaian yang sopan. Itu saja. Sama ada di luar ke atau macam kita ni, kelas sekarang ni di rumah saja, dalam bilik saja. Lagilah tak perlu nak ambil hal tentang serban ke ataupun kopiah ke nak letak atas kepala tu tak jadi hal lah. Bagi saya tak perlu benda tu. Yang perlunya jaga tadilah. Tapi kalau dalam masyarakat India dia cukup kuat jaga tu. Zahir itu. Sebab mereka nak jaga takut jadi serupa dengan ramai lagi orang-orang bukan Islam tu. Jadi kita nak beza orang Islam dengan bukan Islam tu susah. Melainkan dengan pakaian. Jadi terbawa-bawa adat itu sampai kepada jadi macam mesti pula. Bagi saya tak ada kemestian semua tu. Yang sebenarnya tak ada kemestian. Saya lebih cenderung kepada ulama-ulama Mesir dalam perkara ni. Mereka tidak terlalu terikat dengan benda-benda begini. Yang pentingnya adab, kesopanan dan kebersihan itu yang perlu dijaga. Wallahu a'lam. Itu saja. Ada lagi yang lain? Kalau boleh satu saja lagi. Kita pun lewat dah. Selamat malam. Ya. Izzuddin. Ya. Enggak, tadi ada dengar Maulana sebut kitab yang daripada aliran Berelwi. Itu memang jadi rujukan juga Maulana? Boleh kita. Tapi saya dah tengok dah. Dia tak banyak sebenarnya. Berelwi ni dia hasil dia tak ada banyak. Dia tak boleh lawan Deobandi dengan Ahlul Hadis. Mereka ni banyak tulis. Kalau Berelwi ni macam yang saya sebut tadi, setakat yang saya tahu satu atau dua saja yang ada. Dia. Kalau dalam Abu Daud ni lah. Tapi ikut mana-mana pun mereka buat kerja juga. Mereka pun belajar hadis juga. Cumanya tidak sekemas dan tidak sehebat ulama Deobandi dan Ahlul Hadis. Kalau yang kuat sikit hadis itu dia akan lama-lama saya rasa dia akan tinggal aliran Berelwi itu. Begitulah. Sebab mereka ni banyak mengamalkan bid'ah pun banyak. Macam kita sinilah, belajar Sunan Sittah tu, tapi gitu-gitulah belajar tu. Bid'ah banyak juga dulu buat, tersebar. Berelwi ni dia banyak sama dengan masyarakat kita. Tapi kalau yang betul-betul nak belajar hadis, mengikuti hadis betul, antara dua itulah. Kalau yang bermazhab, iaitu Deobandi. Kalau yang tidak bermazhab, iaitu Ahlul Hadis. Mereka memang hebatlah, memang hebat. Banyak jasa mereka. Banyak syarah-syarahnya. Saya rasa setakat itulah dulu malam ni, kita dah lewat sangat dah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Maulana. Salam.